Sejak 3 hari lalu dalam Awani 745 kami ada bawakan kepada penonton bagaimanakah Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berfungsi sebagai barisan hadapan bukan sahaja membantu ataupun mengawal selia keselamatan dan juga pergerakan ketika tempoh PKP ini di sekatan jalan raya, tetapi antara kepakaran ATM yang begitu menunjukkan fungsi dan juga menunjukkan peranan yang cukup besar ialah dalam bidang perubatan dan dilihat kepada barisan terakhir dalam selain daripada KKM dalam menentang COVID-19. Ini laporan dapat dilakukan yang telah dilakukan oleh saudara Faris Azman. Faris Azman kini berada di studio satelit kami di World Trade Center Kuala Lumpur WTC. Faris, mungkin dapat diceritakan kalau disebut mengenai Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan tu kita selalu dengar, akan tetapi sebagai wartawan pun kadang-kadang kita tidak mendapat visualnya. Mungkin juga jarang juga didedahkan juga dalam liputan media dan sebagainya. Jadi Faris kata hospital itu dah 11 tahun dan ini pertama kali juga liputan dilakukan dengan skala yang begitu. Jadi sebagai wartawan, apa perkara yang mungkin mengkagumkan Faris ketika melakukan tugasan ini? Baik, terima kasih Zul. Sudah tentu sebagai seorang wartawan kita melihat berbagai dari aspek kesihatan, pengurusan, kepakaran perubatan di Malaysia, khususnya KKM dan sebagainya. Tapi apa yang menariknya sebenarnya Zul, apabila kita dibenarkan, ini pertama kali untuk masuk ke Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan HATTM, 11 tahun macam anda katakan tadi, ia wujud, namun hanya penduduk situ saja tahu bagaimana tahu kewujudan hospital itu, tetapi dalam bidang perubatan apakah bidangnya, apakah teknologi yang digunakan, tiada siapa yang tahu sebenarnya. Ini benteng terakhir seperti kita katakan, benteng terakhir, dan saya sangat teruja sebab untuk masuk ke hospital ini saja bukanlah mudah sebenarnya. Di mana ia adalah hospital khusus untuk angkatan tentera, anggota-anggota angkatan tentera, veteran, untuk dapatkan perkhidmatan kesihatan. Dan kalau kita tengok sebenarnya Zul, masuk ke dalam sahaja persiapannya sangat rapi. Persiapannya seolah-olah kita berada di satu hospital di negara maju. Ya, hospital swasta pun bertaraf yang sama, dan seolah-olah kita teruja melihat semua sistem yang digunakan, persiapan-persiapan dari segi kemah medan perang yang digunakan, yang jadikan kalau kita tahu kalau berlaku peperangan dan sebagainya, ada pasukan paramedik berada di sekitar kawasan itu untuk memastikan perubatan diberikan kepada siapa sahaja anggota yang tercedera. Jadi kelengkapan itu seperti kemah, ubat-ubatan, semuanya lengkap diletakkan di parkir kenderaan. Itu sebagai wartawan kita melihat dari sisi yang, kalau kita tahu anggota tentera ini selain memegang senapang, mereka ini membantu untuk memastikan keselamatan di sekitar sempadan negara, di udara, laut dan juga darat. Tetapi perubatan ini bukan senang untuk kita lihat, tapi mereka memberikan satu gambaran yang jelas bahawa kita bersedia. Inilah benteng terakhir bersedia. Selain KKM dan petugas-petugas barisan hadapan, mereka bertukar semua untuk memastikan rantaian COVID-19 ini. Namun sebenarnya kepakaran itu ada kepada ATM untuk deploy segala equipment ataupun segala kelengkapan ini untuk membantu kerajaan. Dan dalam tiga episod saya berikan sebelum ni, saringan kesihatan, ia berbeza sedikit dengan KKM lakukan, di mana mereka menggunakan kelengkapan saya katakan tadi, kemah tempur itu untuk jaraknya agak jauh, lebih kurang dalam 50 meter daripada hospital, untuk memastikan tiada jangkitan berlaku jika ada COVID, pesakit yang mengalami atau jangkitan COVID-19. Itu episod-episod saya berikan. Yang menarik juga apabila kita masuk ke unit patologi dia sebenarnya, seolah-olah kita berada di KKM, iaitu IMR, lab untuk menguji pesakit COVID-19 punya sampel. Jadi kita masuk situ, kami berada jauh sebenarnya, kami tak boleh dekat. Walaupun mereka mengatakan tidak perlu pakai PPE, tapi untuk keselamatan, mana kami berada agak jauh, cuma menggunakan kamera saja untuk fokus di tempat lab dan sebagainya. Tapi mereka menunjukkan sistem-sistem macam sistem Cobas 480, itu semua sistem-sistem yang digunakan di negara-negara maju. Itu yang saya sebenarnya teruja melihat bagaimana ATM, kapasiti perubatan ATM itu bersiap sedia untuk membantu negara jika perkara-perkara tidak diingini berlaku.
Faris, kalau kita lihat Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan ini juga adalah hospital yang menerima pesakit COVID dan juga saya difahamkan juga ada kes yang ditangani di sana, malah ada yang meninggal dunia juga di sana akibat COVID-19. Jadi Faris sebagai seorang wartawan yang buat tugasan, kawasan di hospital ini diibaratkan ketika ini orang kata zon perang. Ini kawasan yang paling berisiko tinggi sekali. Jadi sebagai seorang wartawan, bagaimana? Kerana inilah normal baru kita sebagai wartawan. Untuk membuat tugasan, kita perlu mematuhi ataupun memahami jarak sosial antara satu sama lain. Dan juga kita nak menyampaikan cerita apakah fasilitis, apakah prosedur yang mereka lakukan apabila menerima kes COVID. Tetapi itu tidak semudah dahulu. Jadi bagaimana Faris, adakah bagaimana faktor-faktor keselamatan tu diberikan tu perkara yang paling pertama sebelum kita membuat tugasan hakiki kita sebagai seorang wartawan, Faris? Pergerakan ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Sangat tidak mudah sebenarnya, Zul, di mana norma baru ini bukan hanya rakyat, kita pun termasuk, semua orang termasuk norma baru ini, bagaimana untuk penjarakan sosial, bagaimana cara kita untuk masukkan keselamatan, PPE itu digunakan bila, bagaimana kami masuk satu-satu ruang itu tak boleh kapasitinya lebih daripada lebih daripada 10 orang. Contoh berjalan tu di dalam lift bagaimana, itu semua kami praktikkan sebenarnya. Apabila masuk ke hospital, sebenarnya hospital ini bukanlah hospital COVID-19. Dia adalah non-COVID hospital COVID-19. Jadi dia merawat bukan COVID, tetapi hospital ini membantu KKM untuk menguji analisa sampel-sampel COVID-19. Tetapi mereka bersedia untuk mendapatkan sampel-sampel kan kalau ada di mana KKM hospital-hospital COVID-19 yang tidak mampu lagi untuk merawat ataupun untuk menguji, mereka bersedia untuk membantu dan menjadi benteng yang terakhir untuk membantu KKM lah dari sudut pengawalan dan bagaimana untuk mendapatkan sampel. Kalau mengulas balik apa yang dikatakan oleh Zul tadi, agak kekangan itu ya, betul. Tapi kita kena terapkanlah. Sebenarnya saya berada di situ pun, cameraman berada di jarak yang agak selamat 1 meter. Bagaimana kita nak interview tu, kami terpaksa meletakkan neck mic kepada setiap salah seorang daripada departmen-departmen, daripada patologi, bahagian patologi, jabatan kecemasan, daripada pegawai pemerintah HATTM juga. Kami meletakkan mic daripada jauh. Itu antara praktik yang kita harus lakukan sebagai media, dan kita bertanya daripada jauh, walaupun sebelum ni kita hanya bertanya hanya agak dekat jaraknya untuk keselamatan. Kali ini ya, dan mungkin selepas ini, itulah praktik-praktik yang kami jalankan sebenarnya. Dan memasuk ke kawasan itu juga, seorang demi seorang dibenarkan masuk ke kawasan itu. Tak boleh ramai-ramai untuk memastikan penjarakan sosial itu diambil sebenarnya, Zul. Faris, tapi semalam ada satu laporan Faris cerita pasal solat jenazah untuk pesakit COVID, dan visualnya itu seolah ada jenazah yang sudah dikain kapan. Ramai yang lihat visual tu, Faris, siapa yang jadi jenazah tu? Adakah ianya digunakan patung dan sebagainya? Kalau dapat nanti dia ambilkan visualnya, mungkin pengalaman baru juga Faris apabila mereka menerangkan cerita untuk pengurusan jenazah pesakit ataupun mangsa COVID-19, Faris. Okey, Zul, sebenarnya pengurusan jenazah mangsa COVID-19 ni tidak ramai yang tahu bagaimana. Kita cuma tahu dari sudut gambar yang tular di media sosial, ada video-video klip daripada media sosial, bagaimana pengumumian majlis itu dijalankan. Tetapi daripada awal sampai akhir tidak ramai tahu. Sebenarnya itu hanya patung, itu adalah lakonan yang diberikan. Tetapi dalam laporan saya itu, bagaimana kita mahu memberikan impak kepada rakyat di luar sana, terutama rakyat yang mungkin melihat bahawa COVID ini hanyalah penyakit seperti SARS, H1N1, MERS-CoV, di mana apabila mendapat vaksin, kita akan bebas daripada COVID-19. Jadi sebenarnya apa yang saya mahu terapkan, apa kita tunjukkan itu adalah realiti pengurusan jenazah, yang di mana kalau kita tahu lebih daripada 80 warga Malaysia telah pun meninggal dunia akibat COVID-19. Tetapi ia berbeza persediaannya, sangat rapi, sangat teliti. Setiap lapisan apabila jenazah itu diangkat, katil itu dispray, disanitasi, jenazah itu disanitasi beberapa lapisan dan dimasukkan ke dalam beg, disanitasi. Setiap laluan jenazah itu disanitasi. Itu adalah realiti bagaimana pengurusan jenazah COVID-19 yang kami baru
memberi kesedaran kepada rakyat yang khusus yang mungkin masih lagi berdegil ingkar kepada PKP. Ini perkara yang bukan main-main sebenarnya. Apabila jenazah COVID itu dihandlekan begitu rupa, bahawa itulah keadaan situasi yang perlu rakyat pentingkan keselamatan mereka. Kalau jangkitan, kita tak tahu, kalau terkena jangkitan seperti ini, ia amat berbahaya dan ia perlu diambil berat oleh semua lapisan masyarakat tanggungjawabnya. Dan saya pun masuk ke situ, saya nak berkongsi sebenarnya, Zul. Kita pun berdebar, walaupun itu lakonan, tetapi terasa debaran tu macam, begini keadaannya apabila COVID-19. Petugas-petugas pun boleh katakan mereka sangat teliti. Itulah yang kita dapat rungkaikan dalam story saya semalam sebenarnya, Zul. Faris, kalau penonton yang terlepas boleh tengok di extraordinary.com cerita itu. Faris, terima kasih kerana bersama kami dalam cerita pada hari ini. Terima kasih juga Isabel Yong sebentar tadi. Pastikan anda kekal sihat juga, kekal tenang melakukan tugasan. Pastikan juga anda bersama kami di Extraordinary, sidang media perkembangan terkini COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan akan kami bawakan selepas ini. Sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nanti kita jumpa lagi.